Semoga Tuhan berkatimu. Nah, bagi mereka yang datang, bagi kamu yang datang adalah orang yang menerima berkat daripada Tuhan. Kita kata bahagialah bagi mereka yang menyembah Tuhan yang benar. Bahagialah bagi mereka yang mengetahui kebenaran. Bahagialah bagi mereka ada Yesus Kristus dalam hati. Bahagialah bagi mereka daulat akan Tuhan. Bahagialah bagi mereka yang membolehkan sendiri renungi akan firman Tuhan tiap-tiap hari, siang dan juga malam. Berapa lama tidak kita jumpa? Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang masa yang lama. Kita masih ada jemaah yang belum datang. Yang jemaah yang datang itu bahagialah, sebab kamu sudah membuat satu keputusan yang paling jelek. Sebab orang yang paling jelek adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Di dalam buku Roma sebenarnya ada satu buku yang begitu baik, yang begitu baik untuk menerangkan akan apakah itu Injil. Seperti kita ketahui bahawa apakah keistimewaan kita percaya Yesus Kristus. Sehasnya kita datang dari Indonesia. Betul, semua datang dari Indonesia, betul. Semua kita datang dari Indonesia. Kita akan tanya satu soalan yang penting. Mengapa kita datang sini? Satu pulau yang penuh dengan tradisi Cina, penuh dengan kepercayaan tradisi Cina. Kita lihat banyak-banyak orang yang percaya akan menyembah Tuhan yang kita kata tradisi Cina. Kita seorang yang percaya Yesus Kristus dalam musim ini. Dalam musim ini yang mereka menyembah hantu. Mereka beritahu sekarang hantu, pintu hantu buka sudah. Betul? Kui menguang hantu, pintu hantu buka. Jadi banyak hantu keluar. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita mesti menyembah dia supaya tidak akan membuatkan dia marah dan kita pun suka. Kamu ketahui kan bulan ini bulan hantu bagi mereka yang tradisi. Bagi kita percaya Yesus Kristus, kita tahu Tuhan nak ketua, Tuhanlah tua kepada alam semesta, dan Tuhanlah kepada pulau Kedah. Ada kata-kata Yesus tidak ada rumah di sini, betul? Yesus ada sini pun sewa punya. Macam ini gereja sewa punya. Mana ada rumah? Kita tahu kewujudan Tuhan bukan diukur dengan kewujudan gereja secara fizikal, tetapi kita ketahui akan Tuhan sebab Tuhan wujud. Saudara-saudari, nama saya Pastor Kuan Hok Long. Saya datang dari Sarawak. Seperti kamu datang dari Indonesia, dari tempat yang berlainan. Walaupun saya datang dari negara yang sama, tetapi saya faham kita datang dari tempat yang jauh ke sini ada sukar. Ada banyak kesusahan kita hendak hadapi. Tapi yang penting adalah Tuhan sesama kita di mana-mana masa. Pada malam ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang penting kepada semua orang di sini, yaitu tentang pengetahuan akan perhubungan di antara Yahudi, orang Yahudi dengan Taurat Tuhan. Kita ketahui bahawa kepercayaan kita ini datang daripada Tuhan. Tuhan pada awalnya dia mencipta alam semesta. Tuhan mencipta manusia. Tetapi apa yang Tuhan cipta, Tuhan memberi satu kesimpulan. Baik! Alam semesta dan seluruh penciptaan Tuhan adalah baik. Kita dicipta berikut image, adapun seiras dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggeris kita kata image and likeness, seperti Tuhan. Wah, kalau macam ini kita memang istimewa. Kalau orang kata, hey Dennis, kamu seperti raja di Malaysia. Wah, kamu raja Malaysia kan? Wah, kalau kamu dengar sedemikian, kita pun merasa berlainan. Wah, saya raja Malaysia. Seperti raja Malaysia, seiras. Tapi apa yang penting ialah dia kata kita dicipta mengikut image dan likeness. Kalau bahasa Malaysia, kita mengikut
Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita, menyerupai kita. Mereka akan menguasai semua ikan, burung, serta binatang lain, binatang jinak dan binatang liar yang besar, maut-maut yang terkecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Jadi di dalam bahasa Malaysia kita kata kita dicipta dengan seiras dengan Tuhan, ataupun kita kata kita diciptakan dengan seperti Tuhan. Apabila kita kata seperti Tuhan, kita sentiasa merujuk terhadap dalaman, jiwa dalaman, seperti kesucian dan juga keadilan Tuhan yang kita boleh ketahui dalam Ephesians. Kalau kita mengikut buku Ephesians, kita boleh ketahui akan kita cipta kita, Tuhan cipta kita dengan mengikut, kita kata mengikut seperti Tuhan. Itu maksudnya bukan hanya adakah Tuhan ada telinga seperti kita, telinga mata seperti kita. Bukan. Kita apabila kita kata seperti Tuhan, itu kita boleh merujuk kepada buku Ephesians bab 4 ayat ke-24. Di mana di dalam Alkitab memberitahu kita bahawa hendaklah kamu hidup seperti manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan demikian orang dapat melihat bahawa kamu mengamalkan hidup yang menyenangkan hati Allah dan yang suci. Di sini kata yang menyenangkan hati Allah dan yang suci. Saudara-saudari, di mana kita diberitahu, huraian di sini ialah kita dicipta seperti Tuhan. Kita akan ada kasih sayang. Kalau ibu, tadi ibu sayangkan anak, sebab Tuhan yang menciptakan kita seperti sedemikian. Kita ada kasih terhadap orang yang lain. Kita ada satu hati untuk menyampai hati yang ada keadilan terhadap orang lain. Ada kebenaran yang kita hendak usahakan. Sebab Tuhan mencipta kita, memberi kita ciri dalaman yang luar biasa. Kalau kita banding dengan binatang yang lain, kita tidak sama. Sebab kita dicipta seperti Tuhan. Satu image yang begitu mulia, satu image ke diri yang begitu mulia. Saudara, tadi saya kata sedemikian, saya ingin memberitahu cerita atau sejarah bagaimana kita dicipta. Dan selepas itu manusia berdosa. Selepas manusia berdosa, Tuhan memberi satu janji. Satu hari Yesus Kristus akan datang. Dia menggunakan pelbagai jenis geraran terhadap Yesus Kristus. Ada yang kata seperti di dalam Kejadian bab 3 ayat ke-15. Yang pertama kali kita menampak tentang Injil. Setelah itu beritahu di sini bab 3 ayat ke-15. Engkau dan perempuan itu akan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan bersentiasa bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan membantu tumit mereka. Di sini apa maksud? Siapakah yang digerak sebagai engkau dan perempuan itu akan saling membenci? Keturunan perempuan itu akan membenci. Siapa? Itu rujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dilahirkan oleh siapa? Maria. Maria tidak berkahwin dengan orang lain. Bukanlah Yesus Kristus diwujudkan dilahir selepas hubungan perkahwinan. Tetapi Yesus Kristus diwujudkan dilahirkan sebab hak yang dijadikan oleh Roh Kudus. Itu sesuatu yang istimewa. Sebab Tuhan hendak menyelamatkan kita dari dosa dan binasa yang kekal. Kita hendak dilepaskan oleh Tuhan dari mati ke dalam kehidupan yang kekal. Yesus Kristuslah yang membuat semua itu menjadi tidak sama. Saudara-saudari yang saya kasihi semua, selepas itu kita menampak bahawa sampai satu hari saya membuat satu rumusan yang pendek di sini, dan sampai satu bab, yaitu bab 12. Selepas ini kita mendapati bahawa manusia berdosa sampai satu tahap yang begitu besar, dan Tuhan menggunakan banjir yang besar membinasakan semua manusia. Hanya satu keluarga yang kita ketahui, yaitu Nun, satu Nun
Yang Nun ialah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendirikan satu kapal yang besar. Dan selepas itu mereka sekeluarga ini tinggalkan. Dan selepas itu anaknya telah ada keturunan anak-anak Lut. Dan selepas itu mereka hendak mendirikan satu menara yang dikatakan menara Babel. Mereka untuk menyembah nama sendiri. Dan sebab itu Tuhan tidak suka. Sebab itu Tuhan mendapati bahawa itu semua dari hati yang sombong. Dan tidak ada satu hati yang taat terhadap Tuhan. Maka Tuhan membolehkan mereka bahasa ditukarkan. Semua orang tidak dapat berkomunikasi sebab mereka telah ditukar bahasa. Dan selepas itu Tuhan di antara yang banyak, Tuhan memilih seorang yang digerak sebagai Abraham. Dan Tuhan inginkan dia datang keluar dan rumah sendiri supaya dia boleh masuk ke dalam tanah yang dipilih oleh Tuhan, yang ingin dibeli oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang saya ingin memberitahu bahawa Abraham adalah seorang nenek, seorang keturunan, seorang yang kita panggil itu seorang yang dahulu. Dan dari dialah orang Yahudi mulai. Abraham, selepas Abraham, dia ada seorang anak. Dia ada seorang anak yang dipilih, dan anak dia ada anak lagi. Dan mereka selepas itu sampai cucu dan anak cucu yang mereka pergi kepada Mesir. Dan selepas 430 tahun, Tuhan panggil seluruh orang Yahudi datang keluar dari Mesir. Dan mereka pergi ke tanah Kanaan yang dipilih oleh Tuhan. Dan sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan telah menggunakan Musa membawa mereka keluar. Dan Musa menerima Taurat daripada Tuhan. Dan Taurat itu menjadi penting dalam pengetahuan akan penyelamatan. Sebab Taurat itu memberitahu memberitahu bagaimana kita hidup dengan suci. Tetapi kita tidak dapat mematuhi semua Taurat yang diberi oleh Tuhan. Maka ini memberilah satu signal, satu tanda yang penting. Kita memerlukan seorang juru selamat supaya hati kita diubah sampai kita hendak hasrat dengan menaat Taurat Tuhan. Maka Tuhan sudah memberi dalam banyak nabi memberitahu akan perjanjian baru akan datang. Seorang Mesias akan datang, seorang juru selamat akan datang. Dan sampai perjanjian baru kita tahu Yesus Kristus datang. Yesus Kristus datang dalam masa yang payah tepat. Pada masa sebelum Yesus Kristus datang ada 400 tahun. Tuhan tidak memberi firman kepada manusia. Mereka begitu hasrat akan firman Tuhan. Sebelum Yesus Kristus datang 400 tahun, Tuhan menyediakan satu bahasa yang membolehkan semua orang berkomunikasi. Bahasa Greek. Bagaimana panggil bahasa Greek dalam bahasa Malaysia atau Indonesia? Tidak ada orang kata. Itu Alexander the Great, dia panggil itu, dia menyatukan banyak orang. Budaya itu diteruskan walaupun Greek itu negara tidak ada. Saudara-saudari, saya ingin memberitahu bahawa pada masa itu Roman membolehkan jalan, pendirian jalan. Mereka meminta banyak jalan. Jadi kita ada satu pepatah, tiap jalan pergi Roma. Ada kan pepatah? 条条道路通罗马 di dalam bahasa Cina. Tiap jalan boleh pergi Roma. Sebab Empire Roma dia pandai meminta jalan. Dan sekarang apa yang kita perlu ketahui ialah dalam ayat yang tadi kita bacakan, ialah kita ingin mengetahui bahawa hubungan antara Taurat dengan orang Yahudi. Taurat itu memberitahu kita kalau bagi mereka yang tidak mematuhi Taurat, kita akan jauh daripada Tuhan. Dan di dalam Roma ini memberitahu satu hakikat yang benar, yaitu semua orang di dalam hakikat yang berdosa. Saudara-saudari, di sini kita ketahui bagi mereka yang bukan orang Yahudi, tidak orang biasa yang bukan Yahudi, mereka ada satu hati yang mengetahui baik ataupun salah. Di sini di dalam ayat 16 di sini kata, oleh itu menurut berita baik yang aku kabarkan, hal itu akan berlaku pada hari kiamat apabila melalui Yesus Kristus
Allah akan menghakimi segala hati dan fikiran manusia. Dua ayat ini merujuk bagi mereka yang bukan orang Yahudi. Mereka akan dihukum mengikut hati dan fikiran mereka. Setiap orang dia akan ketahui bahawa itu betul ataupun salah. Betul? Di dalam ayat 15 di sini kata, kelakuan mereka menunjukkan bahawa apa yang diperintahkan oleh Daulat tertulis di dalam hati mereka. Maka mereka ada Taurat sendiri. Ialah orang Yahudi ada Taurat Musa, betul? Di dalam satu gunung. Gunung apa? Kamu masih ingat gunung apa? Musa menerima Taurat. Ini dicatatkan dalam bab ke-19. Orang Israel di gunung Sinai. Betul? Dan selepas itu mereka menerima Taurat daripada Tuhan, 10 hukum Allah. Saudara-saudari, di sini kita kata, kalau kita orang bukan Yahudi, kita tidak ada Taurat atau hukuman 10 hukuman. Tetapi semua orang kita ada Taurat fikiran. Taurat itu telah disimpan di dalam hati semua orang manusia. Maka Tuhan satu hal yang akan menghukum mengikut fikiran mereka. Tapi saudara-saudari, bagi seluruh dunia kita berdosa, seluruh dunia akan binasa. Kalau kita lihat bab ketiga, ayat ke-23, di mana kita ketahui semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi orang bukan Yahudi, kita perlukan Yesus Kristus sebab semua orang berdosa. Walaupun kamu berhukum mengikut daulat hati, tetapi semua orang berdosa. Jadi tidak ada orang boleh jauh daripada binasa yang kekal. Maka kita perlu Yesus Kristus. Jadi hari kata adalah hari yang besar. Betul? Kita ketahui hanya Yesus Kristus boleh menyelamatkan kita. Dan apakah hubungan dengan kita? Hubungan dengan kita ialah kita ada kehidupan yang baru. Hidup di sini kita kata, walaupun saya hidup di sini, tapi hati saya sentiasa tidak tenteram. Saya bukan hanya perlu Yesus Kristus menyelamatkan saya jauh dari derhaka, tetapi pergi ke surga. Tetapi saya merasa saya walaupun di dunia ini seperti di derhaka. Walaupun saya hidup di dunia ada kesusahan seperti di derhaka. Tuhan untuk menyelamatkan kamu dari semua kesusahan. Bukan saja kita pergi ke surga saja. Sebab apa maksud kehidupan yang kekal? Ada begitu jelaslah di 1 Yohanes bab 5 ayat 11 sampai ke 13 memberitahu akan bahawa inilah kesaksian itu, Allah sudah memberikan kita hidup sejati dan kekal, dan hidup itu berasal daripada anaknya. Sesiapa yang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu, dan sesiapa yang tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai hidup itu. Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada anak Allah, supaya kamu tahu bahawa kamu sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Yaitu bahawa apabila kamu percaya Yesus Kristus, kamu tahu di manakah Yesus Kristus wujud? Di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Jadi saya menasihatkan jemaat, khasnya mereka orang Cina. Saya kata tidak ada musim menyembah hantu. Kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita takut. Hantu takut kita, bukan kita takut hantu. Saya begitu marah akan hantu. Mengapa dia membodohkan mereka yang menyembah hantu? Hantu itu menjadi macam Samseng lah. Kita anak raja, mengapa hendak menyembah Samseng? Betul? Samseng lah. Kalau kamu menyembah Tuhan itu cerah kan? Hantu itu gerak. Mengapa kamu menyembah gerak? Banyak orang yang buta. Dia buta dari segi rohani. Mereka memerlukan cerah. Mereka memerlukan cahaya dari Injil. Kita perlu menjadi cahaya, mencerminkan mereka melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, sebab mereka tahu gelap di hati, cerah diperlukan oleh Yesus Kristus. Jadi begitu berbangga kita untuk menyembah Injil bagi kepada mereka. Dan pada hari ini ayat 17, apa yang saya ingin memulai satu khotbah, yaitu orang Yahudi. Apakah hubungan dengan orang Yahudi? Orang Yahudi pada mulanya dia menerima Taurat,
Itulah penting. Jadi dia perlu ketahui Taurat itu diterima oleh Musa. Bagi seorang Kristian yang orang bukan Yahudi, kita ketahui penyelamatan yang disedia oleh Tuhan Bapa Allah dimulai dari sejak Kejadian bab 3 sudah memulai beritahu kita. Sebenarnya sebelum dunia ini dicipta, mengikut Ephesians, sebelum dunia dicipta, Yesus Kristus telah diselamatkan. Maka penyelamatan Yesus Kristus bukan disedia sebab kita berdosa. Itu disedia lama-lama sebelum kita berdosa. Apa yang saya ingin sampaikan ialah kita perlu ketahui rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk menyelamatkan dahulu orang Yahudi, selepas orang bukan Yahudi. Jadi kita perlu menghargai apakah yang sudah Tuhan buat tentang orang Yahudi, dan kita menghargai mereka, dan kita juga harapkan mereka satu hari boleh semua menerima Yesus Kristus. Di dalam hal ini, ayat yang tadi kita bacakan, kita bacakan dalam ayat 17 dan 18 juga. Bagaimana dengan kamu sendiri? Kamu mengakui kamu orang Yahudi, kamu bergantung kepada Taurat Musa dan membanggakan hubungan kamu dengan Allah. Kamu mengetahui kehendak Allah, dan dengan mempelajari daulat kamu sepenuhnya tahu memilah apa yang baik. Di sini hanya hendak buat satu kesimpulan, yaitu orang Yahudi ketahui lebih awal daripada kita orang Yahudi, bukan Yahudi yang menjadi Kristian. Di sini dia berkata, mungkin kamu akan banggakan sebab Tuhan dahululah memilih kamu orang dan membeli kasih daulat Musa kepada kamu. Tapi sepatutnya kamu ketahui akan apa yang perlu dipilih. Tapi dalam sejarah Yahudi, kita ketahui banyak yang tidak menerima Yesus Kristus selepas itu, banyak yang tidak mengikut daulat. Maka kita berdoa supaya mereka boleh ketahui Yesus Kristus. Dan bagi kita sebagai orang bukan Yahudi, orang Kristian, kita masih menghargai bagaimana sejarah penyelamatan disediakan, bagaimana rancangan penyelamatan itu disediakan. Aslinya sekarang ada peperangan di Israel. Kita boleh berdoa supaya mereka boleh ketahui Yesus Kristus. Kita perlu cintai seluruh bangsa, seluruh dunia, semua bangsa termasuk orang Yahudi. Dan di sini kita perlu tahu ini pengajaran terhadap orang Yahudi. Sepatutnya mereka ketahui bahawa daulat Musa, sepatutnya mereka perlu taat kepada hukum Tuhan. Tetapi kita tahu semua orang berdosa. Seperti di dalam bab 3 dia kata, semua orang berdosa, sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Maka kita ketahui, adakah sudah saya jauh dengan daulat Tuhan? Adakah saya jauh dengan Tuhan? Maka kita hendak baliklah kepada Tuhan. Saya tanya kepada kamu orang, sebab kamu ingin balik kepada Tuhan, ingin datang ke kebaktian, ini satu sita yang baik. Saya menggalakkan semua jemaat di sini, bukan hari Ahad kita datang, hari Sabtu kalau boleh datang. Kita adakan kumpulan kecil, kita akan masa untuk berkongsi sesama. Saudari Sucu ada salah seorang ketua di antara kerumpulan. Kita sudah juga menjemput kamu orang datang sesama. Saudari Ali Aibri, salah seorang kumpulan bahasa Malaysia, dan kita harapkan kamu orang semua sertai, dan juga ingin menjemput antara kamu menyertai latihan kita supaya kita boleh dibangunkan walaupun di pulau kita satu tempat yang terpencil. Tetapi banyak orang Indonesia di sini 1000. Banyak di antara mereka adalah Kristian, tetapi tidak ketahui akan kewujudan gereja dan kebaktian. Adalah perlu kamu beritahu mereka yang belum percaya Yesus. Dan bagi mereka yang belum percaya Yesus, kita perlu bawa. Bagi mereka yang percaya Yesus itu pun perlu bawa supaya mereka dilatih sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Dan sebagai satu kesimpulan, marilah kita meneruskan perjalanan kita dengan Tuhan, supaya kita boleh membaca daulat Tuhan tiap-tiap, supaya cerah Tuhan boleh disampaikan di dalam hati kita. Mari kita dekati dengan Tuhan, sebab hanya dalam Tuhan kita ada makna yang kekal. Jadi saya ingin membuat satu kesimpulan, yaitu di dalam sejarah penyelamatan, Tuhan sudah menyediakan orang Yahudi dahululah menerima penyelamatkan. Tetapi mereka jauh, mereka tidak menerima Yesus Kristus dahulu. Tapi satu hari kita berdoa supaya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dalam buku Roma, satu hari banyak orang Yahudi yang hendak percaya Yesus Kristus. Baik kita berdoa sesama mereka,
kita sendiri pun hendak mendekati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh datang hari Sabtu juga untuk kumpulan? Boleh? Boleh, Abi? Sucu? Saudari, mereka kata boleh datang. Datang. Jadi kita alu-alu kedatangan supaya kita boleh bincang sikit tentang Alkitab. Kita boleh berdoa sesama. Amin. Okey. Dan hari Ahad kita datang jam 9.30. Ataupun kalau hendak awal boleh datang jam 6. Saya ada satu sesi untuk 6 PM dan satu sesi untuk jam 9.30. Walaupun ini gereja yang belum kita boleh panggil ini gereja, satu pelayanan. Saya ada 5 seksi kebaktian di sini. 2.30 hari Sabtu untuk orang Cina, untuk bahasa Cina. Jam 6 hari Ahad untuk bahasa Malaysia. 7 untuk bahasa Cina. 8.15 untuk bahasa Cina dan 11.30 untuk bahasa Malaysia. Ada 2 seksi kebaktian. Marilah kita pegang dengan teguhnya, pegang dengan kuatnya. Ini keperluan yang emas saya gerakkan bagi semua orang di sini. Kita angkatkan kebaktian ini bermakna untuk semua orang, untuk pertumbuhan rohani. Dan kita adakan choir pada bulan Ogos juga, 2 kali atau 1 kali sebulan dalam hari Sabtu. Masa yang kita tentukan ialah 4.30. Bagi mereka yang mau menyertai choir, boleh menyertai. Kita ada kumpulan kecil dan kita juga ada pelbagai rancangan untuk membangunkan perayaan ini sebagai satu gereja rasmi, gereja metodis di Pulau Kedah. Berdoalah sesama kita supaya kita boleh memajukan kerajaan Tuhan di Pulau Kedah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kita berdoa supaya kita lebih ketahui akan daulat Tuhan, supaya kita boleh dilatih oleh Tuhan supaya menjadi satu murid yang sejati terhadap Yesus Kristus, boleh menjadi seorang yang percaya kukuh dalam Yesus Kristus, dan boleh menjadi saksi Tuhan yang boleh membawa mereka domba yang sesat balik kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya semua jemaat di sini boleh menggunakan masa dengan penuh ertinya. Tuhan, membimbinglah kita tiap-tiap hari. Terima kasih atas kepimpinan Tuhan di dalam kebaktian hari ini dan juga hari kemarin, dan kita percaya Tuhan akan bimbingkan kita dalam masa yang akan datang. Puji Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Ini saja